KPM. Oh, panas. Siap. Cantiknya. Ada pelitup muka, ada baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, saya nak belilah pelitup muka ni. Berapa Oh ya. Oh, minta maaf hari ni Bang Azhar. Hari ni tak ada jualan. Kerana hari ni saya nak kongsikan kemahiran cetakan tekan panas ini bersama murid saya dalam slot sukses SPM 2021. Oh, kejap. Adakah ini Cikgu Azlan? Ya, saya. Cikgu, saya puas mencari ke hulu ke hilir, cikgu. Rupanya duduk kat sini. Ada. Rupanya ada dengan peralatan ni. Cikgu, bila cikgu sebut begitu, sebenarnya saya teruja sangat saya nak belajar, cikgu. Untuk mata pelajaran yang cikgu sebut sebentar tadi, cikgu. Boleh. Mari sertai dengan saya dalam kelas hari ini. Okey, baik. Jom. Berani mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Akhirnya dapat juga pelitup muka yang saya idam-idamkan tadi. Okey, baik. Kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini, guru yang tampan lagi bergaya. Kita bersama dengan Cikgu Azlan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Alhamdulillah, cikgu. Rasa seronok, rasa teruja dapat berjumpa ataupun bertemu mata dengan cikgu pada hari ini. Tetapi sebelum tu, cikgu, kalau mungkin murid-murid ataupun rakan-rakan kita yang sedang menonton dari rumah, ingat, walau di mana pun kita berada, cikgu, kita kena terus untuk mematuhi protokol kesihatan. Macam saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka dan juga kita kena kerap sanitasi tangan kita. Kita dah pembasmi kuman. Silakan, cikgu. Untuk digunakan. Cikgu ada di meja cikgu dan saya pun ada satu untuk kita terus sama-sama memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik, cikgu. Tadi kalau kita tengok di awal tadi, sebenarnya apa signifikan yang kita nak belajar, cikgu? Dengan saya nampak cikgu ada tekan peralatan tu, sebenarnya apa yang kita nak fokuskan hari ini tu, cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sebenarnya Azhar, yang saya tunjukkan tadi ialah proses cetakan digital tekan panas ataupun dipanggil heat press. Kerana alat inilah yang dipanggil alat heat press tu. Dan apabila kita tekan alat ini akan terhasillah corak ataupun reka bentuk yang seperti tertera pada face mask itu tadi. Baik, itu dia. Patutlah cikgu bawa sampai ke studio. Rupa-rupanya kena dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini, cikgu, ya? Ya, betul. Ini kalau kita tengok, cikgu sebut tadi cetakan digital, kita kata sebagai tekan panas, cikgu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya heat press. Heat press. Okey, ini adalah hasilnya dan banyak lagi lah mungkin rakan-rakan di rumah pun pernah nampak dan selalu nampak hasil sebegini. Tapi cikgu, tadi cikgu sebut cikgu nak bersama dalam slot Sukses SPM 2021. Ada kawan-kawan saya dekat belakang juga dah bunyi, "Bang, nak masuk juga, bang. Saya nak belajar juga, bang." Saya nak persilakan mereka untuk masuk ke studio. Boleh, cikgu? Boleh, silakan. Okey, baik. Jom kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Wah, semua segak bergaya dan orang kata apa, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, cikgu, bab kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Kalau tak tahu, bagaimana kita nak memupuk rasa kasih dan sayang tu. Okey, kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita pada hari ini. Kita nak persilakan rakan kita yang pertama, Raja Luqman. Silakan. Silakan, Raja Luqman. Nama saya Raja Luqman Haikal. Raja Makno dari Sekolah Kawasan Senawang. Baik, itu dia. Menyengit-nyengit tu nak kena tengok Raja Luqman tu. Okey, baik. Raja Luqman, apa awak punya cita-cita awak? Sukan. Awak nak jadi ahli sukan? Wah, ini luar biasa. Kita doakan moga dipermudahkan. Terima kasih, Raja Luqman. Seterusnya, Hafizuddin. Silakan, Hafizuddin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizuddin bin Wujud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Baik, mungkin Hafizuddin, cita-cita awak, Hafizuddin?
penyanyi. Nak jadi penyanyi. Wah, ini mesti suara sedap ni. Cuba awak nyanyi sikit Hafizuddin. Belanjalah sikit. Okey, cepat. Lagu apa-apa je. Ha? Lelaki. Tahu ke? Okey, tak apa, disimpan cikgu. Last nanti di akhir nanti kita nak minta juga Hafizuddin untuk pendengarkan juga sikit dekat kita. So, sentiasa bersedia. Baik, rakan kita seterusnya Abdul Fattah, silakan. Hai, nama saya Muhammad Abdul Fattah bin Hashim dari SMK Senawang. Baik, cita-cita awak Abdul Fattah? Bomba. Nak jadi ahli bomba. Ini saya perasan juga tadi cikgu memakai tali leher, ada logo ataupun lambang bomba cikgu ya. Ya, betul. Ini nak jadi bomba, adakah terinspirasi dengan cikgu Azlan? Ya. Itu dia. Baik. Terima kasih Abdul Fattah. Dan yang terakhir Haziq, silakan Haziq. Assalamualaikum, saya Muhammad Aziz bin Nazmi daripada Sekolah SMK Senawang. Baik, cita-cita awak? Menjadi chef. Macam mana? Cita saya menjadi chef. Nak jadi chef, ini masakan. Kita nak suruh ditunjuk sekarang tak boleh cikgu. Tapi kita kena set pergi rumah dia cikgu. Boleh. Untuk makan nanti nak rasa. Baik, tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan mata pelajaran hari ini. Kita nak belajar berkenaan dengan produksi reka tanda dan juga topik yang kita nak bincangkan ataupun kita nak fokuskan berkenaan dengan cetakan digital tekan panas ataupun istilahnya disebut dalam bahasa Inggeris heat press cikgu. Ya, betul. Okey, kita nak tahulah pandangan rakan-rakan kita yang ada di Google Meet pada ketika ini. Mungkin saya nak pilih Raja Luqman. Mungkin Raja Luqman, pandangan awak berkenaan dengan topik yang kita nak fokuskan hari ini, Raja Luqman. Silakan. Baik, silakan. Pandangan saya, kebaikan MP PRT, kemahiran yang pelbagai dalam ilmu reka bentuk papan tanda, sesi pembelajaran secara hand-on, amali, so kita lebih mudah faham. Baik, itu dia. Itu ya. Menguji kreativiti kita sebab kena banyak jana lakaran idea untuk projek. Baik, itu dia. Menguji kreativiti. Saya suka dengan perkataan yang disebutkan oleh Raja Luqman sebentar tadi. Saya nak cari lagi seorang lah cikgu. Boleh tak cikgu? Boleh. Ada siapa lagi tu? Mungkin Hafizuddin. Apa pandangan awak? Mungkin awak berbeza dengan Raja Luqman, rakan awak sebentar tadi. Pada pandangan saya, dengan topik yang kita belajar ni, mungkin boleh memberi satu pendapatan kepada murid. Baik. Itu dia. Mereka belajar lebih daripada bidang. Baik, belajar lebih daripada bidang. Dan saya sangat yakin dengan satu istilah yang mana kalau ilmu pengetahuan kita banyak, sebenarnya value ataupun nilai diri kita lebih mahal cikgu ya. Ya, betul. Kemahiran itu penting. Baik, terima kasih Hafizuddin. Kita dah tahu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan melangkah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di rumah untuk bersiap sedia dengan buku nota dan juga pen untuk mencatat isi-isi penting yang cikgu akan kongsikan sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk produksi reka tanda dan juga topik yang kita nak fokuskan ataupun kita nak bincangkan pada hari ini yang seperti disebutkan oleh cikgu sebentar tadi, cetakan digital tekan panas. Saya sangat teruja sebab selalu kita pakai baju yang ada logo ke, ada tulisan ke, ada nombor ke, tanpa kita tahu bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara nak lakukan. Dan hari ini saya rasa sangat bertuah. Saya bersama dengan cikgu
Cikgu Azlan. Baik cikgu, jadi bagaimana cikgu untuk kita nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan cetakan digital tekan panas ni cikgu? Okey, terima kasih Azhar. So, Baik, Assalamualaikum dan selamat petang semua kepada pelajar yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. So, hari ini anda akan bersama saya Cikgu Azlan dalam mata pelajaran MPB Produksi Reka Tanda. Khusus tajuk hari ini modul yang kelima iaitu cetakan digital tekan panas. Baik. So, pada hari ini kita akan berkongsi maklumat, berkongsi soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Namun sebelum itu, saya mengajak kepada pelajar untuk menggunakan buku teks ini kerana jawapan yang kita akan cari insya-Allah berada dalam buku rujukan ini. Dan sampai itu saya akan sediakan slide untuk kita sama-sama berbincang mengupas soalan-soalan yang berkaitan dengan sukses SPM 2021 ini. 21. Baik, maksudnya kalau murid-murid menggunakan ataupun mengulang kaji menggunakan buku teks yang cikgu sebutkan ataupun cikgu tunjukkan sebentar tadi, insya-Allah boleh jawab cikgu ya. Insya-Allah. Itu dia. Baik. Jadi boleh sediakan buku teks yang ada dengan anda untuk kita teruskan sesi kita petang ini. Silakan cikgu. Okey, so kita tengok slide yang telah saya sediakan hari ini. Baik. Okey, mata pelajaran seperti yang saya terangkan tadi, Produksi Reka Tanda untuk kertas 1 untuk hari ini. Dan cetakan digital iaitu modul yang kelima dalam mata pelajaran ini. Jadi sebelum kita berkongsi berbincang tentang soalan-soalan yang kita akan kupas pada hari ini, kita buat sedikit ulang kaji lah Azhar. Ya, cikgu. Buat sedikit ulang kaji supaya pelajar-pelajar boleh refresh balik isi kandungan yang ada dalam modul ini. Baik. Inilah standard kandungan cetakan digital ni, tajuk utama dia, dan khusus pada hari ini ialah cetakan digital tekan panas atau bahasa Inggeris kita panggil heat press. Baik. Dan standard pembelajarannya ada 10 seperti yang tertera sini, bermula dengan 5.11 menyatakan maksud cetakan digital dan diakhiri dengan 5.10 iaitu menyediakan pengiraan kos pengeluaran. Oh, daripada maksud tu sampai tahu kos pengeluaran cikgu. Ya, sebab subjek ini dia menjurus ke arah keusahawanan sebenarnya. Baik cikgu. Seperti yang dikatakan tadi, boleh membuat sekisar income lah. Ya. Kalau mereka mahir dalam bidang ini, insya-Allah mereka boleh melahirkan seorang usahawan. Perniagaan sendiri. Perniagaan sendiri. Baik cikgu. Dan termasuk juga proses-proses yang akan dibincangkan dalam ini. Jadi soalan-soalannya akan merangkumi standard pembelajaran yang ada. Baik. Okey, kita ulang sikit balik. Cetakan digital tekan panas atau heat press itu melibatkan penghasilan kerja-kerja cetakan digital. Dan maksud cetakan digital itu sendiri ialah cetakan digital bermaksud sesuatu hasil cetakan yang dihasilkan melalui TMK, iaitu teknologi maklumat dan komputer. Baik. So reka bentuknya lebih menggunakan komputer. Dan ini kita tunjukkan jenis-jenis cetakan digital. Baik. Ada cetakan mesin digital inkjet, ada cetakan digital toner, dan cetakan mesin dawat offset. Dan untuk hari ini kita spesifik pada cetakan digital tekan panas. So ada dua, sama ada menggunakan proses vinil ataupun menggunakan paper transfer. Okey. Baik, itulah gambar alatnya seperti yang ada di meja ni lah. Baik, jadi ada dua jenis kalau kita tengok contoh cetakan digital cikgu ya. Baik. Dan ini peralatan dan bahan yang kita gunakan dalam modul ini. Baik. Seperti komputer, menggunakan perisian, ada percetakan sublimation, plotter, sekuji, mesin tekan panas, vinyl weeding tool, pisau swivel, alas pemotong, pembaris keluli, heat transfer vinyl, ductwork sublimation, pita tahan panas dan juga heat transfer paper itu sendiri. Baik. Jadi pelajar kena ingat balik sebab mungkin boleh keluar dalam soalan. Baik. Jadi kalau untuk menghasilkan bukan sekadar mesin tu saja cikgu ya. Bukan mesin tekan panas semata-mata tetapi memerlukan kesemua sekali. Hampir keseluruhan dalam proses. Proses untuk menghasilkan desain itu sendiri dan juga proses cetakan itu juga. Okey, faham cikgu. Baik. Dan semestinya sebelum suatu proses cetakan itu dibuat, mestilah ada proses lakaran. Proses melakar iaitu proses lakaran idea awal dan mengilustrasikan berbantukan komputer. Jadi mula-mula mereka lukis secara manual, kemudian bila dah dapat satu desain yang terkini, yang terakhir, mereka pindahkan ke dalam perisian komputer. Baik. Dan dalam komputer mereka boleh buat bermacam-macam lagi ujian ataupun redesign balik untuk mendapatkan hasil yang terkini.
Okey. Baik, jadi daripada lakaran menggunakan tangan kemudian diterjemahkan ataupun diilustrasikan dalam komputer dan itulah hasilnya cikgu ya. Sebelum melalui proses kepada mesin tekan panas cikgu. Ya, betul. Oh, okey, baik. Baik, inilah kaedah antaranya, kaedah dan teknik cetakan digital tekan panas ataupun heat press ini. Yang pertama ialah kaedah dan teknik menggunakan cetakan digital tekan panas vinil, iaitu vinil fabric. Okay, vinil fabric itu seperti yang ada di depan Nazar tu lah. Baik, inilah cikgu. Yang sebelah tu, yang stiker dia. Yang ni cikgu. Okey. Jadi ini dipanggil sebagai vinil fabric ataupun digital tekan panas vinil cikgu. Ya, betul. Sebab vinil ada banyak jenis. Antaranya vinil yang kita gunakan untuk floor. Baik. Ada vinil yang kita gunakan untuk dinding. Dan juga ada vinil yang kita gunakan untuk papan tanda. Baik. Tapi untuk khusus bagi cetakan pada fabrik, kita menggunakan vinil yang khusus untuk fabrik saja. Okey. Baik cikgu. Ini sikit gambaran tentang proses, di mana desain dalam komputer dan dibuat proses cetakan, dan ditampal pada baju. Dan akhirnya apabila selesai proses tekan panas ini, maka terhasillah imej yang ada pada baju itu. Baju tersebut. Contohnya kawan sebelah Zahar itulah. Ya, seperti ni cikgu. Ini contohnya cikgu. Ya, itu. Ini dia. Kalau betul ke cikgu kalau saya kata ini adalah hasil daripada sini dulu. Ya. Kemudian menggunakan mesin tekan panas tadi dihasilkan ataupun terbentuknya di sini. Ya, betul. Okey. Baik. Jadi ini adalah hasilnya menggunakan vinyl fabric cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Itu kaedah yang pertama. Ya. Kita tengok kaedah yang kedua. Itu menggunakan tekan panas sublimation paper. Yang ini menggunakan kertas. Baik. Okey, kertas yang mana desain tetap dibuat dalam komputer. Kemudian imej tu dicetak. Baik. Kemudian dipotong menggunakan pisau pemotong. Ya. Mengikut bentuk lah. Okay, kalau nak tampal semua nanti besar pula A4 tu. Betul cikgu. Jadi kita potong ikut gambar dan kita melakukan proses tekan panas seperti biasa. Baik. Dan juga terhasillah gambar yang seperti yang tertera ini. Okey. Cuma perbezaan dengan vinyl tadi, kalau vinyl tadi adalah nombor-nombor ataupun tulisan ni akan melekat di sini. Ya. Berbeza dengan sublimation paper menggunakan kertas cikgu ya. Kertas dia, kertas je. Baik, baik. Dan imej tu dipindahkan kepada fabrik itu. Baik. Baik, untuk yang ketiga. Baik. Yang ini cetakan digital tekan panas menggunakan transfer paper. Transfer paper ada di atas meja tadi yang saya belum buat tadi. Ya. Okey, proses dia sama. Desain dalam komputer, kemudian di press menggunakan kertas yang heat transfer paper tadi. Baik. Dan seperti yang ada Abang Azhar nampak tadi, yang pelajar di rumah juga nampak. Ya. Okey, setelah proses heat press selesai, kita akan tanggalkan kertas tadi. Ya. Dan siaplah desainnya. Maka terhasillah desainnya di Kendaki. Logo yang ada tadi yang kita corakkan melalui komputer ada dalam tu. Cuma saya nak tanya cikgu, berapa mungkin kalau menggunakan teknik ataupun melalui digital tekan panas ni, mesin ini, berapa lama ketahanannya cikgu? Okey, untuk bini memang dia tahan lama lah. Biasanya bahan-bahan yang digunakan tu lebih tahan lama, everlasting pada pakaian. Baik. Sebab itu untuk mendapatkan kualiti cetakan yang baik, heat press yang baik, mestilah ditentukan masa dan tahap kepanasan alat ini dengan sempurna. Baik. Kalau tak cukup panas ataupun tak cukup pemasa dia, nanti mungkin hasil kualitinya tidak seperti kita nak lah. Baik, itu dia. Mungkin nak tanya rakan-rakan dekat Google Meet. Antara kalau tadi cikgu ada ceritakan berkenaan dengan beberapa kaedah dan teknik cetakan digital tekan panas tadi. Kalau saya boleh sebut tadi, cikgu sebut adalah sublimation paper, kemudian transfer paper, vinyl fabric, ada 3. So antara 3 ni, yang manalah awak paling rasa macam paling suka gunalah. Kan antara 3 ni. Haziq, mungkin Haziq nak berkongsi Haziq. Apa pandangan awak? Di antara vinyl fabric, transfer paper dan juga sublimation paper ni. Vinyl fabric. Vinyl fabric. Jadi itu jawapan daripada Haziq. Cikgu, betul ke kalau antara ketiga ni yang paling tahan lama tu tadi vinyl fabric? Sebenarnya vinyl fabric pun memang tahan, cuma dia hanya satu color yang ikut warna vinyl tu sajalah. Baik. Kalau nak banyak color, banyaklah vinyl yang digunakan untuk setiap kali heat press itu
dibuat. Baik, jadi Haziq suka menggunakan teknik ataupun kaedah vinyl fabric, cikgu. Okey, kita dah tahu dari sudut 3 jenis kaedah ataupun teknik nak menghasilkan cetakan digital tekan panas ni, cikgu. Baik, cikgu. Kita nak teruskan pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Okey. So, kita dah go through tadi konten secara asas. Ya. Kita dah refresh balik Baik. proses-proses jenis-jenis cetakan dan sampailah masa kita untuk melihat kepada soalan-soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Wah, ini yang ditunggu-tunggu, cikgu. Semua dah bersedia di depan TV tu nak tahulah berkenaan dengan format soalan kita ni, cikgu. Silakan. Okey, baik. Saya akan terangkan secara asas. Di mana format pentaksirannya ialah melibatkan bahagian A Baik. dan B dalam kertas soalan. Ya. Yang mana bahagian A mengandungi 15 soalan dan bahagian B ada 4 soalan. Baik. Kedua-dua bahagian ini mesti dijawab sepenuhnya. Baik. Tak ada satu pun boleh tinggal. Itu dia. Dan untuk bahagian A merangkumi 60 markah. Baik. Dan bahagian B 40 markah. Jadi keseluruhan markah ialah 100 markah untuk kertas satu ini. Dan juga bentuk soalan di bahagian A ialah objektif pelbagai bentuk dan subjektif. Manakala bahagian B ialah soalan subjektif. Tempoh ujian ialah untuk 2 jam. 2 jam. Baik, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Baik. Ini dia punya rangka untuk keseluruhan soalan yang dibentangkan ataupun yang disediakan Baik. dalam format tadi yang merangkumi 60 markah dan 40 markah. Okey. Baik, cikgu. Okey, kita tengok bahagian A dahulu. Bahagian A. So, saya harap pelajar yang berada di Google Meet sudah bersedia dan juga pelajar yang ada di rumah pada ketika ini, kita sama-sama pada hari ini. Okey. Mungkin murid di Google Meet yang bersedia boleh angkat double thumbs up ataupun 2 jari macam ni. Ting 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 ting. Itu dia. Wah, Hafizuddin kan dia angkat macam tu je. Come on bang, saya. Okey, baik. Semua dah bersedia, cikgu. Saya pun nak tahulah, cikgu, berkenaan dengan soalan ni, cikgu. Bagaimana, cikgu? Silakan. Okey, soalan yang pertama. Okey. Baik. Nyatakan maksud cetakan digital. Very basic soalan dia. Nyatakan maksud cetakan digital. Markah cuma 1 sahaja. Okey. Baik. Kita minta pelajar saya jawab Okey. Kita Boleh, cikgu? minta pelajar saya jawab. Boleh, silakan. Okey. Kita cuba pada Haziq. Cuba jawab soalan yang pertama ni. Baik, silakan Haziq. Saya rasa cikgu dah sebut tadi tu. Dah sebut dalam ulang kaji. Kita dah ada ulang kaji tadi. Baik. Silakan Haziq. Cetakan digital bermaksud sesuatu hasil cetakan yang dihasilkan menggunakan TMK. TMK. Kita tengok Menggunakan simple TMK. jawapan dia. Okey, betul. Tahniah Haziq. Saya bagi Tahniah, 5 Haziq. bintang untuk anda. Baik. Cetakan itu bermaksud sesuatu hasil cetakan yang dihasilkan menggunakan TMK. TMK. Sebab disebut digital, of course, dia menggunakan alatan yang berkaitan dengan komputer. Komputer. Okay. Baik, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Baik. Okey, sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 berkaitan dengan proses menghasilkan cetakan tekan panas vinyl. Baik. Tandakan right bagi penyataan langkah kerja yang betul dan X ataupun pangkah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Okey, kita cuba pada Raja Luqman. Silakan Raja. Raja, silakan Raja. Cuba jawab. Boleh tak? Kita nak tengok betul ke salah di Raja jawab ni. Raja, awak kena unmute mikrofon ataupun buka mikrofon anda. Baik, silakan. Betul salah. Betul-betul salah. Betul salah. Okey, yang pertama, pernyataan yang pertama ni, hasil kerja direka betul melalui perisian komputer. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok dulu. Dia kata betul. Okey, tanda Kita dulu. tes yang kedua. Imej dicetak menggunakan kain sutera saring. Baik. Betul atau salah? Salah. Salah. Dia kata salah. Okey. Imej diterbalikkan sebelum vinyl dipotong menggunakan plotter. Macam mana? Betul. Betul. Okey. Betul. Okey. Sediakan mesin tekan panas dan laraskan pada suhu yang betul. Betul. Betul juga. Betul juga. Okey. Dan keluarkan baju daripada mesin tekan panas sebelum pemasa berbunyi. Baik. Salah. 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 Okey. Wah, nampaknya cikgu, Raja memang sangat-sangat yakin dengan jawapan yang diberikan. Adakah semua jawapan itu betul ataupun salah, cikgu? Kita tengok. Ya, baik. Okey, jawapannya betul.
Betul. Okey, Raja dapat 5 markah. Okey, 5 bintang untuk Raja hari ini. Okey. 5 bintang untuk Raja. Wah, itu dia. 2 dah dapat dah tadi, cikgu. Baik, Okey. kita nak teruskan soalan kita kan, cikgu? Soalan yang ketiga. Baik. Raja 2 menunjukkan sebahagian alatan dan bahan untuk Baik. cetakan tekan panas. Baik. Labelkan alatan dan bahan tersebut. Tu soalan ini pelajar kena melabel. Dibagi ruang okey. A, B, C dengan gambar yang ada. Baik. Labelkan apa bahan tu. Okey, kita cuba. Hafizuddin. Hafizuddin. Cuba jawab soalan ini. Silakan Hafizuddin. Pita tahan panas. A ialah pita tahan panas. A, pita tahan B panas. itu apa Baik. bahannya? Heat transfer vinyl. Heat transfer vinyl. Okey. Alatan C ni Mesin heat press. mesin heat press. Baik. Ataupun mesin tekan panas. Okey, gambar D. Pisau swivel. Pisau swivel. Swivel. Swivel dan yang E Apakah itu? Sekuji. sekuji. Okey, kita Sekuji. tengok jawapannya. Adakah jawapannya betul, cikgu? Okey, betul. 5 markah. Tahniah kepada Hafizuddin. 5 bintang juga untuk anda hari ini. Okay. Baik. Wah, dahsyat, cikgu. Rupanya semua memberi perhatian penuh, cikgu, kepada apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Dan saya kena percaya gambar rajah seperti ini juga turut ada, cikgu, dalam buku teks yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Saya nampak tu kat rumah ada yang jawab soalan tu. Kan betul. Tahniah juga untuk anda. Dan cikgu, kita nak beristirahat seketika, cikgu. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi memfokuskan untuk perbincangan kita berkenaan dengan produksi reka tanda dan juga topik yang kita bincangkan, cetakan digital tekan panas ataupun dalam bahasa Inggerisnya heat press, cikgu. Heat press, Okey, betul. tadi kita tengok rakan-rakan kita di Google Meet semua dapat menjawab dengan betul dan memperolehi 5 bintang dan juga ada yang dapat 5 markah. Saya nak tanya, anda semua masih okey lagi ke? Kalau okey, boleh angkat 2 tangan macam ni. Cing, 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 cing. Itu dia. Okey, baik. Semua masih bersedia. Masih lagi bersemangat, cikgu, untuk teruskan soalan-soalan yang cikgu akan kemukakan kepada kita semua. Baik, silakan, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Okay, kita teruskan. Okey, Baik. soalan yang keempat. Okay? Rajah 3 menunjukkan sebagian proses mereka bentuk idea, Baik. takaran reka letak, cetakan tekan panas. Menggunakan kaedah transfer paper. Baik. Terangkan proses tersebut berdasarkan imej yang diberikan. Yang ini 4 markah sebab dia 2 jawapannya sini. Baik. Okey, kita cuba yang Abdul Fattah. Abdul Cuba jawab Fattah. Fattah. Yang pertama, apa jawapannya? Agak-agaknya. Menghasilkan reka bentuk imej tekan panas menggunakan perisian. Perisian. Dia ada clue sebab ada gambar perisian di situ. Baik. Okey, yang kedua macam mana? Meletakkan baju. Meletakkan baju. Meletakkan baju pada Meletakkan baju bahan kerja pada permukaan alat tekanan panas dan rekaan imej berserta kain teflon. Okey, kita tengok okey. jawapannya. Alright. Baik. Okey, betul. Masukkan reka bentuk imej tekan panas menggunakan perisian. Okey, betul. Dan juga meletakkan baju atau bahan kerja pada permukaan alat tekanan panas. Baik. Dan rekannya sekali, desainnya sekali beserta kain teflon sebelum kerja press. Okey, tahniah juga kepada Fattah, dapat 4 markah, 5 bintang juga untuk anda hari ini. Untuk Fattah. Wah, semua luar biasa ni. Berlawan ni, cikgu. Berlawan ni, menjawab ni. Okey. Baik, cikgu. Kita teruskan. Alright, soalan yang kelima. Rajah 4 menunjukkan 2 jenis cetakan digital. Okey, Baik. umum saja. Nyatakan jenis cetakan digital tersebut pada ruang jawapan. Okey, dibagi 2 gambar Baik. dan ruang jawapan. Okey, markahnya 2 saja. Dan untuk jawapan ini, okey, untuk mesin pertama atau gambar pertama ialah cetakan mesin digital inkjet. Baik. Dan yang kedua ialah cetakan mesin digital dakwat offset. Sebab 2 gambar ni yang keluar dulu. Baik. Kiranya betul akan dapat 2 markah lah. Okay, 2 sepenuhnya. markah. Okey. Untuk soalan yang ke-6. Baik. Okay. Berikut merupakan alatan dan bahan untuk cetakan digital tekanan panas. Kelaskan. Okey, ini soalan pengelasan. Kelaskan peralatan dan bahan mengikut fungsi yang betul untuk menghasilkan cetakan
tekan panas dengan menulis A, B, C serta D pada ruang jawapan. Okey, dia berikan 2 bahagian, reka letak dan cetakan. So macam mana jawapan dia? Okey, nyediakan bahagian B ialah alatan untuk reka letak untuk design, dan C perisiannya. Baik. Dan juga untuk proses cetakan ialah A, iaitu alat heat press itu sendiri, serta D ialah dakwatnya yang digunakan. Baik. So dia kategori mengkelaskan. So 4 markah sekiranya betul setiap satu jawapan. Walaupun sekadar meletakkan huruf tadi tu, yang penting itu dapat kena betul-betul cikgu ya. Kena betul-betul kena alat untuk cetakan dan satu lagi alat untuk proses reka letaknya. Okey, baik cikgu. Okey. Soalan yang ketujuh. Susun semula proses reka letak cetakan digital tekan panas dengan menulis L1 atau langkah 1, L2, L3, L4 dan L5 berdasarkan gambar yang diberi. Okey, diberikan 5 gambar, kena kenal pasti. Langkah kerjanya yang mana untuk proses lakaran. Ya, okey cikgu. Okey, bila tengok kepada ada dalam jawapan ni dia perlukan 5 cikgu. Sekarang ni murid cikgu ada 5, 4 di Google Meet dan 1 di sini. Okey, boleh tak cikgu kita cuba tengok adakah semua dapat menjawab langkahnya dengan betul? Bagaimana tu? Maksudnya kita nak kena mengkelaskan L1, L2, L3, L4 dan L5 boleh cikgu? Susun saja. Okey. So kita tengok jawapan dia. Okey. Langkah pertama, gambar yang nombor 2 iaitu membuat pemilihan idea, dan kemudian ini L1, lepas tu L2. Baik. Itu ada L3, langkah ketiga, langkah keempat dan langkah kelima. So nampak proses yang terakhirnya memang berakhir di bahagian komputer. Baik cikgu. Okey, soalan yang ke-8. Ya. Berikut adalah pernyataan langkah kerja proses reka letak digital tekan panas vinil yang tidak mengikut urutan. Baik. Okey, dia tidak mengikut urutan Berpandukan pernyataan langkah kerja, susun semula. Okey, soalan ini minta kita susun semula langkah kerja proses reka letak digital tekan panas vinil yang betul. Kita tengok jawapannya. So ini 5 ni kena susun semula. Saya nak cubalah cikgu, boleh tak cikgu? Boleh Azhar. Agak yang mana satu langkah pertama je. Okey, saya rasa cikgu, kalau salah cikgu betulkan saya cikgu. Kawan-kawan di Google Meet pun kena betulkan saya kalau saya salah. Yang pertama saya rasa menyediakan lakaran awal idea reka letak. Menyediakan awal reka letak. Okey. Lepas kita dah sediakan lakaran, kemudian kita membuat reka letak menggunakan TMK, teknologi maklumat komputer. Kemudian cikgu, bila kita dah buat reka letak gunakan TMK itu, rekaan kita diterbalikkan dalam perisian cikgu. Okey. Kita letak 3. Dan kemudian kita potong vinil menggunakan plotter, dan akhir sekali kita umpil. Macam mana umpil bahagian vinil yang tidak dikehendaki. Alright. Betul tak cikgu? Itu Azhar dah cuba ya. Kita tengok jawapannya. Okey, betul. Tahniah pada Azhar kita. Alhamdulillah. Mencuba cikgu juga hari boleh ini. dapat 5 bintang macam diorang juga tak cikgu? Dapat juga 5 bintang untuk Azhar. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi betul tak cikgu? Ya. Betul juga, tak ada salah. Baik, itu dia. So, bila kita dah tahu tadi, dan soalan yang seterusnya cikgu, selepas kita dah lakukan penyertaan langkah kerja tadi cikgu. Okey, ini sambungan tadi. Okey, kita tengok soalan yang ke-9. Baik. Okey, berikut adalah langkah penyertaan langkah kerja proses cetakan di tengah panas. Baik. Okey, video yang tidak mengikut urutan. Baik. Yang ini merupakan ada gambar lah. Okey. Baik. Alright. Diberikan pernyataan langkah kerja. Berpandukan pernyataan dan langkah kerja, susun semula. Baik. Langkah kerja proses cetakan digital tekan panas vinil yang betul. Baik. Okey, jawapannya kita tengok. Ini dia. Kita dah okey. susun. Mana Susun langkah semula, 1, cikgu. langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5. Baik. Okey, sekiranya pelajar ataupun calon yang berjaya menjawab soalan ini dengan betul, mereka dapat 5 markah. 5 markah. Jawapan dah ada cikgu, tinggal nak susun balik je. Ya, betul. Okey. Mereka kena kenal pasti langkah kerja itu dengan betul. Baik cikgu. Okey, soalan yang ke-10. Baik. Pilih dan tandakan. Okey, right, pernyataan cetakan digital tekan panas transfer paper. Baik. Okay, yang betul, dan X pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi diberikan pernyataan di sini, kena tanda betul atau salah macam yang tadi. Baik. Okey, jadi setelah pelajar mengenal pasti, kita tandakan jawapan dan inilah jawapannya. Okey, yang saya merahkan ni ialah jawapan yang betul
dan juga yang saya hitamkan inilah jawapan yang salah. Okey. Jadi pelajar yang menjawab soalan ini dengan betul juga akan dapat 5 markah penuh. Baik cikgu. Dan soalan yang ke-11. Ya. Okay. Rajah 7 menunjukkan proses tekan panas sublimation paper. Okay. Ada bagi rajah. Okay. Jadual 5 ialah penyataan langkah kerja proses tekan panas sublimation paper yang tidak mengikut urutan. Yang ini untuk sublimation paper. Baik. Kemudian diberikan penyataan di sini. Kemudian susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan memilih A, B, C dan E. Baik. Pada ruang jawapan yang disediakan. Baik, jadi perlu masuk di ruang jawapan bawah tu lah cikgu. Ya, betul. Cikgu, saya dengar tadi cikgu Raja cakap macam nak jawab lah cikgu. Raja nak jawab. Okey, kita cuba bagi Raja macam mana? Raja cakap abang saya nak jawab lah. Okey. Cuba Raja. Silakan Raja. Nombor 1 tu jawapan dia C. Okey. C, okey. Kita letak C. Nombor 2 jawapan dia D. Baik. D. Nombor 3 jawapan dia E. Langkah 2 tadi apa Raja? D cikgu dia cakap. D, dia kata D. Okey, letak D. Baik. Nombor Langkah 3? E. Nombor 3 E. E. Okey. Langkah 4. Nombor 4 A. A. 4A. Dan nombor 5 B. Yang kelima ialah B. B. Okey, bagaimana dengan respon daripada pelajar yang ada di rumah? Adakah sama jawapan anda dengan Google Meet saya hari ini? Baik. Kita tengok jawapannya. C, D, E, A dan B. Ya, betul. Tahniah Raja. 5 bintang lagi untuk anda hari ini. Baik. Itu dia. Jadi Raja dah jawab dengan betul. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya cikgu. Okey, soalan yang ini ialah nyatakan kegunaan alatan depan berikut. Baik. Diberikan 3. Baik. Okey. So, nyatakan kegunaan alat ini. So, pelajar kena kenal pasti nama alat dan tuliskan fungsinya di sini. Baik. Okey. So, kalau untuk itu, jawapannya 3 gambar ini hanya untuk 3 markah. Dan inilah kegunaan alat ini. Baik. Okey. Webbing tool, okey, untuk mengumpil vinil. Dan untuk gambar ini ialah heat transfer vinil. Baik. Reka letak imej dan penghurufan dipotong pada vinil. Dan yang gambar sini ialah heat tape. Okey. Heat transfer tape. Baik. Untuk kegunaannya adalah untuk memegang vinil atau transfer paper semasa proses cetakan tekan panas dijalankan. Ya. Kalau tak ada ini gambar kan terjatuhlah. Terjatuh. Okey. Baik cikgu. Okey, kita dah habis ke bahagian A. Okey. Dan kita akan masuk ke bahagian B. Baik, tadi kalau semua dapat jawab dengan betul 60 markah dah ada di tangan cikgu ya? Dah ada 60 markah. Baik, sekarang ni kita nak fokus kepada 40 markah untuk bahagian B pula. Silakan cikgu. Okey, untuk bahagian B. Okay. Soalan berbentuk macam inilah. Okey, menguji kemahiran. Okey, rajah 1 menunjukkan hasil kerja cetakan digital tekan panas pada selai baju T. Baik. Okey. Ada kesan-kesan macam ini. Berdasarkan rajah 1 ini beri, kenal pasti 3 kerosakan pada hasil kerja tersebut. Okay. Baik. Dan B, tuliskan 5 langkah kerja untuk membaik pulih hasil kerja cetakan ini. Okay. Dan yang C, cadangkan 2 bahan lain yang boleh digunakan untuk cetakan digital tekan panas. So, makanya ada 3, 5 dan 2 merangkumi 10 markah untuk bahagian ini. Baik, dan jawapannya inilah contoh jawapan yang boleh diberikan. Jadi jawapannya hanya sekadar buat dalam bentuk poin pun orang kata apa, tidak ada masalah. Tak ada masalah, berikan poin saja. Okey. Jadi jawapan yang pertama ialah penghurufan tidak jelas. Okey, tadi nampak gambar yang rosak. Baik. Penghurufan tertanggal. Okey, tanggal. Ya. Dan juga penghurufan terkoyak. Tanggal 1 dia terkoyak, dia masih melekat kat situ. Ya. Jadi itulah 3 kerosakan pada baju tadilah. Untuk 5 langkah kerja membaik pulih hasil kerja cetakan G tersebut, okey, nyatakan 5 langkah di sini. Baik. Hasilkan reka bentuk penghurufan yang baru menggunakan TMK. Baik. Apa menggunakan TMK? Memotong penghurufan pada heat transfer vinil. Baik. Menyediakan mesin tekan panas, menyusun atom, meletakkan penghurufan yang telah dipotong pada bahan kerja atau baju T tadi. Ya. Dan kemudian membuat proses tekan panas sehingga selesai dan umpil bahagian plastik yang memegang vinil tadi. Maka siaplah. Baik. Dan 2 kaedah lain ialah menggunakan kaedah sublimation paper ataupun menggunakan kaedah heat transfer paper. Baik cikgu. Okey. Untuk soalan seterusnya cikgu. Soalnya.
Okay, untuk bahagian ini, anda telah menerima tempahan untuk menyiapkan cetakan 20 helai baju T bagi hari keluarga. Okay. Diberikan senarai kos dan bahan semuanya. Kemudian berdasarkan jadual 6, okay, hitungkan ataupun kirakan kos bahan, B, kos pengeluaran, C, kos seunit baju T, dan yang keempat ialah nyatakan 2 kos overhead yang telah anda gunakan dalam memenuhi tempahan tersebut. So, markah yang diberikan 3, 2 dan 2. Mengangkumi 10 markah 10 markah juga untuk soalan 2 ni cikgu ya? Ya, 10 markah juga. Baik. Jadi jawapannya ini. Mula-mula kita kena tengok kos bahan lah. Okay, kos bahan. Jadi benda pelajar harus mengira kos bahan yang terlibat untuk projek baju T ini. Baik. Jadi kalau ikut bahan, ada baju T. Okay, jumlahnya 200. Ya. Heat transfer paper RM40. RM40. Kertas teflon 1 unit RM55. Dan ink pigment RM200. So ini adalah bahan. Baik. Jadi untuk menghasilkan 20 helai baju T, ini adalah kos bahannya cikgu ya? RM495. RM495. Okey. Kos pengeluaran, okey, melibatkan formula kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Okey. Dengan jumlah kos pengeluaran sebanyak RM994. Itu kena totalkan di sini. Okey, ini untuk soalan yang B tadi. Dan kos unit, ni ada dia punya formula ya. Okay, pelajar mesti ingat formula. Baik. Kos pengeluaran bahagi dengan jumlah item yang dihasilkan. Dalam kes ini ialah baju T tadilah. Okey, dengan kos tadi 994 bahagikan 20 helai. So kita tempah 20 helai tadi kan. So jatuh selai ialah RM49.70. Jadi maka kos seunit baju T ialah RM49.70. Itu untuk kos sehelai baju. Baik. Dan akhir sekali, kos overhead nyatakan dalam mana-mana pilihan, inilah kos overhead yang boleh pelajar gunakan dalam proses penghasilan cetakan digital tekan panas itu tadi. Baik, cikgu. Kalau kita tengok daripada soalan ini, cikgu, 10 markah nilainya sangat besar untuk murid-murid. Maksudnya, murid-murid perlu fokus dan tidak boleh kita kata culas dalam menjawab soalan yang kedua ini. Cikgu, kita nak cuba uji murid-murid di Google Meet. Boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk soalan yang kedua ni, kalau mungkin kita tengok kepada rajah ataupun jadual 6 yang cikgu ada tunjukkan kepada kita sebentar tadi, cikgu. Boleh kita tengok untuk jadual 6. Kalau tadi cikgu dah pun bagi jawapan sebenarnya untuk 20 helai baju t-shirt. Bagaimana kalau kita kata 30 helai baju t-shirt, cikgu? Jadi kita nak boleh tak, cikgu? Boleh. Kita nak cuba minta murid-murid kita menggunakan konsep yang cikgu yang sama yang seperti cikgu sebutkan sebentar tadi, tapi kita tukarkan kepada 30 helai baju t-shirt dan berapakah kos bahan. Kan boleh, cikgu? Boleh. Kita bagi ruang dan masa kepada murid-murid kita untuk fokus dapatkan jawapannya terlebih dahulu dalam jadual 6 tadi. Yang lain semua sama, cuma yang berbeza adalah baju t-shirt tadi kita tambah kepada 30 helai baju. Kita nak tengok jawapan mereka sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah tinggalkan soalan ataupun tugasan kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga anda yang berada di rumah. Dan cikgu, kita nak semak jawapan mereka. Adakah semua rakan-rakan saya dah pun bersedia ataupun dah siap menjawab soalan?
Yang mana soalan dalam jadual 6 yang cikgu berikan sebentar tadi, kalau antara soalannya ataupun yang dinyatakan baju t-shirt ada 20 helai, tapi untuk soalan yang terbaru ni kita uji secara langsung, kan kita tambah kepada 30 helai. Kita nak lihat bagaimanakah jawapan yang mereka akan berikan. Baik, siapa yang dah habis menjawab? Yang boleh kongsikan? Hafizuddin, awak dah siap ke? Okey, Raja Raja angkat tangan. Saya lelaki sejati. Baik, kita nak tengok jawapannya. Kalau 20 helai harga dia RM10. Kalau ke 30 helai RM12.50. Macam mana? Kalau baju tu 20 helai harga dia RM10. Baik. Okey, saya rasa mungkin ada sedikit salah faham. Kalau dalam jadual yang dinyatakan baju t-shirt 20 helai tapi harga sehelai adalah RM10. Betul cikgu? Betul. Okey, sekarang ini yang kita untuk soalan yang baru kita uji secara langsung ni adalah 30 helai, sama juga harganya sehelai RM10, dan kita nak tahu kos bahannya, kos pengeluarannya, kos seunit baju t-shirt dan juga kos overhead. Boleh? Jadi Azhar, kita test dulu. Kos baju T lo minta Raja nyatakan. Okey. Kalau selai 30 helai tu, kalau harga selai RM10, maka kalau 30 helai berapa total sebenarnya? Kita tanya Raja dulu. Berapakah harga keseluruhan untuk baju t-shirt sahaja? Kalau kuantiti 30 helai, harga seunit dia berharga RM12.50. Bukan. Maksudnya baju t-shirt, kalau satu helai baju t-shirt RM10, kita kali, okey, ada rakan nak bantu. Kita kali dengan 30 helai. Berapakah jumlah harga keseluruhan? 300. Okey, baik. 300 Hafizuddin dah angguk. Baru nak jawab tadi kan. Okey, baik. Jadi kita nak tahu kos bahannya, Raja, untuk dengan 30 helai baju t-shirt ni. Betul cikgu? Betul. Okey, kita cuma total balik dengan harga 300 yang baru ni, berapa kos yang terbaru untuk kos bahan saja. Okey, baik. Sambil-sambil cikgu, kalau kita bagi ruang dan masa untuk murid-murid mengira untuk kos bahan berapa keseluruhannya, yang tips ni tadi kita tak ubah semua cikgu. Kita hanya tambah 30 helai baju. Dan mungkin nak menjawab cikgu, tips nak menjawab dalam peperiksaan SPM nanti. Kita takut keliru, takut confuse ataupun kita takut tersilap faham soalan yang diberikan. Bagaimana cikgu untuk mungkin murid-murid di rumah yang sedang menonton pada ketika ini cikgu? Baik, untuk calon-calon SPM semua, untuk mudah saya nak kira. Kalau melibatkan kos bahan, dia adalah bahan yang habis guna. Baik. Kalau dia melibatkan peralatan, itu peralatan yang kekal. Baik. Jadi kalau dalam proses cetakan tekan panas ni, baju, heat transfer paper, kertas teflon dan ink pigment adalah bahan habis guna. Baik. Sebab tu dia di bawah kategori bahan. Baik. Jadi tajuk dia adalah pengiraan kos bahan. Kita ingat yang itu saja dulu. Ya. Jadi apa saja bahan yang terkandung dalam jadual peperiksaan soalan itu, kita tengok bahan. Baik. Jadi kita totalkan saja dan dapatlah jumlah jawapan yang dikendaki. Baik. Jadi maksudnya cikgu, dalam nak menyiapkan jawapan ataupun menjawab soalan peperiksaan SPM, perlu faham ataupun perlu kelaskan terlebih dahulu. Kita mengklasifikasikan dalam jadual tu ini bahagian mana, ini termasuk kos mana. Betul ke cikgu? Betul. Kita kena asingkan dulu. Kena pasti adakah dia bahan atau alatan. Baik. Soalan dia memang direct. Kirakan kos bahan. So di situ dah ada kata kerja, kirakan kos bahan. Baik. Jadi kita boleh tumpu pada bahan yang digunakan saja. Jadi itu tips yang ataupun panduan yang cikgu kongsikan supaya kita tak terlepas pandang dalam menjawab. Sebab sayang cikgu, saya nak markahnya 10 markah cikgu. Ya, betul. Kan itu yang kita sayangkan. Baik, rakan-rakan di Google Meet, bagaimana? Adakah semua dah pun mendapat jawapan? Saya nampak Hafiz seperti dah bersedia dengan jawapan. Silakan Hafiz. Kos pengeluaran bagi kos bahan, kos upah, kos overhead semua adalah RM1,049. Ini termasuk dalam kos overhead ya? Kita kira kos bahan dulu. Upah, overhead. Bahan, upah dan overhead. Kos upah dan overhead. Okey, kita minta kos bahan dulu. Okey. Jadi kalau kos bahannya saja keseluruhan berapa? Kos bahan saja Hafizuddin, macam mana? Berapa? Boleh kira tak? Okey,
Baik cikgu, saya rasa Hafizuddin faham tadi cikgu. Dia dah mencampurkan ke semua sekali. Cikgu, saya nak cuba jawablah cikgu. Nampak tak? Bagi soalan lepas tu dia jawab sendiri. Boleh, tak ada masalah. Silakan Azhar. No problem. Okey, saya faham apa yang Hafizuddin sebut tadi, yang mana kos bahannya adalah kalau tadi cikgu nyatakan RM495 untuk semua bahan yang sama dan juga nilai baju t-shirt tu adalah 20 helai. Bila ditambah lagi 10 helai ataupun dia jadi 30 helai, maka dia jadi 300. Jadi kita tambah lagi 100 di bawah tu cikgu. Okey. Jadinya 595. Kiranya begitulah sebab kita cuma 300. Transfer paper masih lagi RM40. Yep. Kertas teflon masih RM55 dan ink pigment masih RM200. Jadi kita cuma tambah yang 300 tu untuk dapat jumlah yang terbaru. Berapa tadi Azhar? 595. Baik, Okey, itu betul. dia. Zania pada Azhar 5 bintang untuk Azhar hari ini. Baik, dan saya nak kongsi bintang saya tadi dengan Hafizuddin dan juga Raja kerana menjawab cikgu. Luar biasa murid-murid cikgu ni sebab mereka sangat bersemangat dan bertenaga, dan yang paling penting inilah proses pembelajaran cikgu ya. Ya, betul. Kan kita kata tidak ada siapa Allah Akbar. Terkejut saya. Marah buku ni. Baik, kalau kita tengok tadi kita dah tahu cikgu bagaimana, dan saya sangat suka dengan panduan yang cikgu tekankan sebentar tadi. Kita fahamkan soalan, kita kelaskan soalan, asingkan soalan untuk kita dapat jawapannya. Okey, baik. Dan sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung dalam rancangan kita Sukses SPM 2021. Sebagai kata akhir cikgu, rumusan terhadap apa yang kita fokuskan dalam topik kita berkenaan dengan cetakan digital tekan panas ni cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Okey, kita kembali pada rumusan pada hari ini. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang di Google Meet dan juga pelajar di rumah, saya harap dapat menjawab soalan dengan betul ya, dengan panduan-panduan yang telah saya kongsikan tadi, yang kita bincangkan hari ini. Dan rumusan yang kita dapat buat hari ini ialah, pertama, mesti menguasai keseluruhan kandungan atau tajuk yang terutama melibatkan langkah kerja. Kerana modul kelima ini, cetakan tekan panas ini, dia banyak langkah kerja. Jadi kena hafal ataupun kena tahu ataupun menguasai topik itu. Yang kedua, mengenal pasti kehendak soalan. Kerana setiap soalan ada kehendak dia. Di situ ada kata kerja yang kita kena tahu apa yang dia nak. Nyatakan, terangkan, tuliskan. Dan jawapan menjurus kepada kehendak soalan, dan last sekali tepati tempoh masa yang diberikan. Itu saja. Itu dia. Kuasai, kenal pasti, dan jawapan menjurus kepada kehendak soalan dan tepati tempoh masa. Itu yang ditekankan oleh Cikgu Azlan yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azlan, Muhammad Zain, Ketua Panitia Produksi Reka Tanda SMK Senawang Seremban, kerana sudi bersama kita, dan juga rakan-rakan saya daripada Google Meet daripada SMK Senawang Seremban. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita, dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM